Kalau mak tak keluar duit waktu pembumian piramid tu macam mana pula? Okey, ada yang mengatakan cerita tu memang betul. Saloma tak ada duit masa perkebumian Piramli tu dan Hashim Shah bagi 3,000. Betul. Memang tak ada duit ni. Piramli meninggal subuh. Nak ke bumi pagi tu juga dah lepas dia postmortem apa semua ke, hospital dah bagi report polis apa semua. Duit dalam bank ada. Tapi Tak ada cash, tak ada tunai. Itu je isu dia. Kau dah kelang kabut ni. Suami kau meninggal, anak-anak kecil lagi. Apa masalah kalau ada seorang nak bantu? Masa dulu mana ada ATM? Dulu nak keluar duit kena beratur ni. Jadi kau agak-agak lah ni. Sempat tak perut Saloma nak jenazah nak kena dulu, anak-anak Betul. kena jaga. Ramu duk datang ramai kan. Kalau katakan Piramli tak ada duit ni, masa hari kematian Piramli tu, Saloma kepit satu file kat ketiak ni. Polisi insurans Piramli RM100,000. Zaman tu aku boleh sahkan yang cerita kat aku ni siapa? Alham Tan Sri Ahmad Nawab. Dia yang cerita dengan aku. Kalau katakan dia tak ada duit, macam mana dia bayar insurans? Macam mana dia bayar sewa rumah? Macam mana dia bayar kereta? Kalau katakan dia melarat, Mi, kau penulis Mi. Melarat ni apa maksud dia Mi? Oh, tak ada duit semua, kena meminjam orang. Hutang kan? Melarat kan? Adakah itu boleh kita samakan dengan Piramli pada waktu itu? Tak, saya rasa cerita abang ni tidak. Ada orang cakap dengan aku, sebab benda ni bukan aku baru ulas, aku dah ulas lama. Bila kau tengok komen-komen orang kan, kau siapa nak cakap macam tu kan? Kau bukan hidup zaman Piramli. Katakan orang-orang yang ditemu buah dalam dokumentari itu adalah sahabat-sahabat Piramli, rakan-rakan Piramli yang hidup sezaman dengan dia. Dia lebih tahu. Aku cakap memang betul, tapi dia tak tinggal serumah dengan Piramli. Dia tahu ke Piramli buat apa? Macam kita boleh ketikaikan. Bukanlah mengatakan hujah aku ni betul, tidak, tapi fikirlah, nilaikan. Aku bagi logik je. Maksudnya aku bagi dengan dalil-dalil tertentu. Sebab aku bukan cakap sedap aku ya, tidak, tapi kita ada kajian daripada buku, daripada majalah, daripada akhbar pada waktu itu. Sebab aku memang kolektor ni. Aku simpan. Aku ada lebih kurang 35,000 naskah. Ada simpan dengan aku. Sejarah filem ni. Majalah filem, akhbar, ada. Jadi aku rujuk daripada situ. Aku cek betul tak betul. Apa yang kontradik. So kalau ada kontradik, kita cari titik temu dia. Cari titik kebenaran dia. Macam itulah kita buat. Jadi untuk mengatakan Piramli miskin di Kuala Lumpur, aku tak setuju. Dia bukan miskin, tapi dia hidup di dalam keadaan yang tertekan disebabkan industri filem pada waktu itu. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, ini merupakan buku yang kedua saya bersama The Patriot. Jadi di dalam buku ini merangkumi kisah hidup Piramli daripada awal sehingga dia meninggal dunia, dan di dalam buku ini juga terkandung maklumat-maklumat yang jarang diperkatakan ataupun jarang ditulis dalam mana-mana buku yang pernah diterbitkan sebelum ini. Tetapi buku ini, dia punya approach ni adalah untuk generasi sekarang ni baca, mudah faham, ataupun kepada sesiapa sahaja Gen Z ni yang ingin mengenali Allahyarham Tan Sri Piramli ni dengan lebih mudah, dengan lebih faham, bacalah buku ni.